Ayah, mana tak nak share? Ada beda. Ya, dapur biasa. Surat 200. 200. Allah. Minhajul Abidin muka surat 200. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله توكلنا لرضا الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات. اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتاح فافتح لنا وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جاهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya kita dipilih lagi oleh Allah untuk sama-sama bertemu di dalam majlis ilmu pada malam ni. Diharapkan sekalian yang hadir, yang mengikuti, para muhibbin sekalian, para penuntut ilmu sekalian, mudah-mudahan antum di dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah sambungan kitab Minhajul Abidin muka surat 200. Edisi kitab saya 200 lah. Kalau ada kawan-kawan lain 208 muka surat 200. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan disebutkan orang, insya-Allah kita tumpukan perhatian, kita dengar baik-baik insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita manfaatkan masa yang ada. Kita tak banyak masa mengaji, jadi bila ada peluang ni gunakanlah betul-betul. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini tidak sia-sia. InsyaAllah jaga niat kita baik-baik, jaga adab dan akhlak kita insyaAllah. Mudah-mudahan Allah meredai kita. Jadi kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan disebut orang bahawasanya Farqad as-Sabkhi
masuk ia, yakni datang ia di atas Hasan Al-Basri, dan yakni padahal atas baju atasnya atas Hasan Al-Basri baju kisaun, dan di atasnya farqat tadi tu kisaun. Makna kisaun ni pakaian yang kasar, kain ni. Pakaian yang kasar. Jadi sewaktu farqat ni bertemu dengan Al-Hasan Al-Basri, dia datang dalam keadaan dia memakai pakaian yang kasar, pakaian yang murah, pakaian murahan, pakaian kasar. Dan di atas Hasan Al-Basri, dan di atas Hasan pakaian, yakni sedangkan Al-Hasan Al-Basri memakai pakaian yang baru lagi elok. Sebab tu dia datang bertemu Hasan Al-Basri, dia datang dengan memakai pakaian yang kasar, kain yang kasar, kain yang murah. Dan pada ketika itu, sewaktu dia bertemu dengan Al-Hasan Basri, Hasan Basri memakai pakaian yang elok, yang baru, yang cantik. Maka jadilah ia merasa-rasakan dengan tangannya. Maka berkata Hasan Al-Basri baginya, apa kamu lihatkan kepada kainku? Tiba-tiba Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tiba-tiba farqat tadi tu dia menjamah, menyentuh pakaian yang dipakai oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Sebab tengok nampak cantik, nampak baru, lalu dipegang, dia sentuh kain pakaian yang dipakai oleh Hasan Al-Basri tadi. Lalu maka berkata Hasan baginya, kemudian Hasan Al-Basri berkata baginya, bagi farqat tadi, apa kamu lihatkan kepada kainku? Apa yang kau nak tengok pada baju aku? Yang kau pegang-pegang ni, kau nak tengok apa? Kau nak peksa apa Apa kamu lihatkan kepada kainku? Maka kainku ini, kata Hasan Al-Basri, kain al-jannah, kain ahli jannah, dan kain kamu itu ahli an-nar, ahli nar. Mana pakaian yang kamu pakai itu adalah pakaian ahli neraka, katanya Hasan Al-Basri. Telah sampai akan daku bahawasanya kebanyakan isi neraka itu mempunyai aksiyah, yakni pakaian yang kasar. Maksud al-Imam maksud Imam Al-Hasan Al-Basri tadi, yang dimaksudkan oleh Hasan Al-Basri tadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Hasan Al-Basri apabila farqat tadi menjamah pakaian dia yang baru lagi cantik tadi, lalu berkatalah Hasan Al-Basri, pakaianku ini, kainku ini adalah pakaian yang dipakai oleh ahli jannah, ahli syurga. Maksudnya penduduk syurga tu memakai pakaian yang baik. Ahli syurga memakai pakaian yang baik, yang cantik, yang indah, yang sangat-sangat bernilai. Dan kamu dan kain kamu itu, makna farqat, kain yang kamu pakai itu adalah kain ataupun pakaian ahli neraka. Maksudnya orang-orang yang berada di dalam neraka itu nanti pakaian yang tidak cantik, pakaian yang tidak baik, pakaian yang huduh, pakaian yang kasar. Kemudian kata Hasan, telah menjadikan mereka itu zuhudnya pada kain mereka itu, dan takabur di dalam dada mereka itu. Maksudnya kata Hasan Al-Basri, penduduk neraka tadi tu,
penduduk neraka, tanda-tanda ahli neraka, dia mengenakan pakaian yang murah, dia pakai pakaian yang compang-camping, dia pakai pakaian yang lusuh, dia pakai pakaian yang kainnya kasar-kasar, supaya dipandang oleh manusia bahawasanya dia ahli ibadat, bahawasanya dia ahli maknanya orang yang zuhud dengan dunia. Maksudnya dia nakkan puji-pujian, dia memakai pakaian yang lusuh, dia memakai pakaian yang tidak cantik, dia memakai pakaian yang bertampal-tampal, yang bertampung-tampung, dengan niatnya supaya manusia memandang dia adalah ahli ibadat, supaya orang memandang dia merupakan ahli sufi. Maknanya kesufian itu hanya duduk di pada pakaian dia. Faham tak tu? Maknanya kita ni, kalau kita sengaja memakai pakaian yang hudu-hudu, pakaian yang compang-camping, pakaian yang murah-murah, pakaian yang kainnya kasar, pakaian yang bertampal-tampal, dengan niat kita supaya manusia yang memandang kita mengatakan kita adalah ahli akhirat, supaya orang mengatakan kita ahli ibadat, supaya orang memuji kita bahawasanya kita orang yang qanaah, orang yang bencikan dunia. Niatnya di situ, bukan salah pada pakaian. Bukan salah pada pakaian tu. Niat orang yang memakai tadi. Ini di antara penyakit yang ada di dalam hati kita. Orang yang beribadat, kadang-kadang sengaja kita memakai pakaian yang compang-camping supaya disangka oleh manusia kita ni ahli ibadat. Mana ahli ibadat tu mulia lah, betul? Orang yang bencikan dunia, orang yang zuhud, orang yang qanaah, makna itu makna benda baik, benda bagus, benda elok. Jadi maksudnya, apabila seseorang itu mengenakan pakaian yang murah, yang compang-camping tadi, dalam keadaan hatinya ada niat supaya dipuji-puji bahawasanya dia adalah ahli ibadat, ahli akhirat, orang yang zuhud, ahli sufi, maka itulah yang dinamakan penyakit riak. Jadi bukan salah pada pakaian, niat dia tu nak menunjuk-nunjuk supaya orang kata, "Ui, dia tu hebat tu, dia tu ahli akhirat tu, dia tu tolak dunia tu, dia tu orang yang zuhud tu." Dia nakkan puji-pujian tadi tu. Itu yang dimaksudkan oleh Imam Hasan Al-Basri tadi. Maknanya orang-orang jenis macam ni, dia zuhudnya, tasawufnya hanya pada pakaian, bukan pada hati. Pakaiannya menunjukkan dia seorang yang merendah diri, padahal hatinya penuh dengan takabur, sombong. Kadang-kadang ibadat tak seberapa. Kadang-kadang orang yang macam tu dapat kita ni apabila dah mana peringkat permulaan nak mendekatkan diri dengan Allah. Kita ni apabila permulaan nak mendekatkan diri dengan Allah, baru berhijrah, baru nak mengaji, baru tutup aurat. Di sini ada banyak penyakit. Kadang-kadang timbul dalam hati kita dah jadi baik. Nampak tak? Kita nak orang pandang kita mulia dengan perubahan kita. Kita nak orang pandang kita mulia dengan sebab ibadat kita, dengan sebab pakaian kita. Ni di peringkat dia bersemangat nak menghukum, nak mencaci, nak mencela orang. Di tengah semangat, dia baru berhijrah, dia baru berubah. Jadi dalam hatinya kadang-kadang ada penyakit sombong. Merasakan dirinya lah yang baik, kawan-kawannya semuanya kotor, kawan-kawannya keji, kawan-kawannya hina, kawan-kawannya tak solat, kawan-kawannya macam-macam lah. Itu penyakit. Na'udzubillah min zalik. Jadi hati-hati, waspada dengan penyakit hati ni. Pakaiannya bagus, tapi niat di dalam hati tu merasa diri tu sombong, merasakan diri lebih mulia, merasakan diri lebih baik, merasakan diri lebih solehah, merasakan diri lebih soleh daripada kawan-kawan kita. Itulah yang dinamakan sifat
Takabur pakaiannya pakaian sufi. Sufiyah, pakaian orang yang menutup aurat ni pakaian ahli sufi, orang yang nak menuntut kebersihan. Jadi dia menutup auratnya dengan sempurna supaya dia terselamat daripada fitnah. Maknanya ini yang dimaksudkan tadi pakaian sufi. Tapi hatinya takabur, hatinya memuji-muji diri. Hatinya memuji-muji, akulah yang paling baik nak bandingkan dengan kawan-kawan aku yang lain. Na'udzubillah min zalik. Baik. Itu yang dimaksudkan tadi. Telah menjadikan mereka itu zuhudnya pada kain, pada pakaian mereka itu, dan takabur di dalam dada mereka itu. Nampak pakaiannya orang tawaduk, merendah diri, padahal hatinya sombong. Tapi apabila kita melihat kita pula apabila melihat ada orang-orang yang berpakaian demikian, wajiblah kita bersangka baik. Wajib kita bersangka baik. Jangan pula kita kata dia nak menunjuk-nunjuk pula. Jangan pula kita kata dia nak menunjuk-nunjuk pula. Jangan. Itu salah kita pula. Kita wajib bersangka baik. Barangkali dia pakai macam tu nak menjaga dirinya daripada sombong. Dia pakai pakaian macam tu supaya tidak bermegah-megah. Kalau dia pakai dengan pakaian macam tu dengan tujuan nak jaga dirinya daripada sombong, daripada takabur, daripada bermegah-megah, tu tak ada masalah, itu dipuji. Tapi yang salahnya tadi pakai dengan pakaian macam tu supaya disangkakan ahli ibadat. Itu yang salah. Dia boleh nak pakai yang mahal-mahal, tapi dia tak nak pakai yang mahal-mahal sebab takut tak boleh jaga hati dia. Contoh, dia boleh pakai kenderaan yang mewah-mewah, tapi dia tak mau takut timbul sombong, takabur, menghina orang lain. Contoh, jadi dia pakai pakaian sederhana, dia gunakan kenderaan yang sederhana dengan niat dia nak menjaga hatinya daripada timbul penyakit sombong. Itu tak ada masalah. Yang salah tadi, pakai pakaian macam tu, pakai kenderaan yang macam tu supaya dipanggil orang ahli ibadat. Dia nak puji-pujian. Dia nak manusia kata dia ahli zuhud, dia nak orang kata dia ahli sufi, dia nak orang mengatakan dia ahli tariqat. Dia nak puji-pujian yang macam tu. Na'udzubillah. Itu namanya riya. Demi Tuhan yang aku bersumpah dengan dia, dengan Tuhan senya, seorang kamu dengan kisahnya terlebih besar takabur daripada empunya misraf, yakni selendang daripada sutra yang ada tepinya dengan kain mitrafnya. Kata Hasan al-Basri, demi Allah, maksudnya aku bersumpah dengan dia, dengan Allah, senya seseorang daripada kamu dengan pakaian kisahnya, dengan pakaian yang kasar tadi, pakaian yang nampak zuhud tadi, terlebih besar sombongnya daripada orang yang berpakaian baru, pakaian yang cantik. Kadang-kadang orang awam ni, orang biasa-biasa ni, dia pakai pakaian biasa, pakai baju baru, pakai baju begini, dalam hatinya tak ada sombong, tak ada merasakan dirinya baik. Tapi kita yang berserban, yang berjubah, yang berselendang, di dalam hatinya ada sombong, merasakan aku lagi mulia, aku orang mulia, aku orang yang dekat dengan Allah. Ini semua orang biasa-biasa. Na'udzubillah. Ini penyakit. Ini penyakit. Ini penyakit. Penyakit orang ada ilmu. Ini penyakit orang ada ilmu. Ini penyakit orang mengaji. Ini penyakit alim ulama ni. Ini penyakit alim ulama. Bila kita duduk, contohnya kita duduk di samping masyayikh, kita duduk bersama orang-orang alim, kita duduk bersama tok-tok guru, lalu timbul dalam hati kita merasakan kita mulia. Aku ni orang mulia. Tengok aku duduk bersama siapa, aku ni orang hebat. Tumpang tui. Orang panggil tumpang tui. Yang mulianya tok guru, yang mulianya para habaib, yang mulianya orang soleh tu. Tapi kita yang duduk bersekali dengan dia tumpang, merasa megah pula dah. Kita pun menunjuk dengan orang ramai, kita tunjuk dengan kawan-kawan kita, baru kau tahu siapa aku sebenarnya.
Aku ni sebenarnya orang hebat-hebat. Tengok aku boleh duduk bersekali dengan siapa di atas pentas ni. Itu semua penyakit tu itu semua penyakit tu. Imam Ghazali kata penyakit hati ni seni halus tersembunyi. Kadang-kadang tak perasan benda macam tu dalam hati kita. Tak perasan, jadi rasa megah. Bila kita duduk bersama Tok Guru, kita jadi megah, memuji-muji diri dan memandang hina orang lain. Itu yang salahnya. Bukan tak boleh duduk, bahkan memang disuruh dekatkan diri dengan orang alim, orang soleh. Kita tu takut hati kita tak mampu nak bawa. Bila hati kita tak mampu nak dijaga dengan niat yang baik, membinasakan diri kita. Jadi dosa besar pula bila timbul dalam hati kita rasa megah, menghina, memuji diri, menghina orang lain, mencela orang lain dengan sebab kita duduk bersama orang-orang alim. Situ salahnya. Sebab tu tadi kata Imam Ghazali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Hasan Al-Basri, demi Allah katanya, demi Allah aku bersumpah dengan dia, sehingga seorang kamu dengan pakaian kisak dia tadi tu, dengan pakaian yang kasar tadi, pakaian yang menunjukkan itu seperti ahli ibadat, itu adalah terlebih besar sombongnya kalau nak bandingkan dengan orang lain yang berpakaian yang cantik. Dah tu tak boleh ke pakai macam tu? Boleh pakai, itu pakaian yang terbaik. Hati itu maksudnya. Jangan pula yang dah berpakaian ikut syariat buang pula. Kalau macam tu tak payahlah pakai ikut syariat ni. Bukan maksud begitu. Tak payahlah nak bertudung-tudung dah. Bukan maksud begitu. Niat tu yang nak kena perbaiki. Kalau yang dah bernikab, teruskan bernikab. Yang dah berpurdah, teruskan berpurdah. Yang dah tudung labuh, teruskan bertudung labuh. Baiki hati, bukan pecat balik, ambil pakaian yang zaman jahiliah dulu, bukan. Itu nanti kita ditipu pula dah. Ditipu oleh syaitan, ditipu oleh nafsu. Baiki hati kita tu. Nak baiki hati ni kena ngajilah ilmu tasawuf ni. Ilmu tasawuf ni lah. Ni ilmu tasawuf lah ni. Ilmu nak jaga hati, ilmu nak kawal hati daripada sifat-sifat yang dibenci oleh Allah. Bukan maksud salah pakaian tu pakaian yang terbaik dah. Itulah pakaian yang diperintahkan oleh Allah, supaya tidak timbul sombong dalam diri, supaya tidak ada fitnah pada orang yang memandang. Tapi kalau kita dah menutup aurat tapi merasakan diri itu mulia daripada hamba Allah yang lain, situlah datangnya dosa yang lebih besar pada diri kita. Jadi macam mana kita nak buat? Usaha perbaiki hati kita. Usaha perbaiki hati kita. Kena selari. Zohir dengan batinnya kena selari. Kalau zohirnya dengan pakaian yang mematuhi syariat, maka hatinya pun mesti mematuhi syariat. Hatinya mesti tawaduk, merendah diri. Takut timbul sombong. Kena ada benda-benda macam tu, kena ada dalam hati. Takut jadi sombong, takut jadi riak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kepada makna ini telah mengisyaratkan, mana telah menunjuk oleh siapa? Zunnun al-Basri rahimahullahu ta'ala, sekira-kira katanya tasawuf, maka bertambah takabbur dengan sufnya jahilnya. Maksudnya orang-orang yang bertasawuf tu, ahli-ahli sufi tu, bukan semua. Maksudnya bukan semua. Ada kalanya orang-orang yang nak bertariqah, orang-orang yang nak bertasawuf, itu bertambah sombongnya dengan pakaian yang dipakai. Ni bukan salah tasawuf. Tasawuf tu nak menuntut suci, bersih hati. Masalahnya kita yang nak bertasawuf ni, kita yang nak bertariqah ni, kita yang nak bertasawuf ni,
kita memandang diri kita lebih baik, lebih mulia, lebih dekat dengan Allah. Bila kita pakai dengan pakaian macam ni, aku ni orang yang dekat dengan Allah. Macam abang-abang ni, makcik-makcik ni semua orang yang jauh-jauh daripada Allah. Saya ni orang yang dekat dengan Allah sebab pakai serban, pakai rida, pakai jubah. Jadi saya orang yang dekat dengan Allah. Ni Erin ni semua orang jauh-jauh, pakai seluar jin, pakai ni, ini semua orang jauh daripada Allah. Itu yang besar dosanya. Boleh faham itu yang besar dosanya. Jadi jangan sekali-kali jangan. Sekali-kali jangan. Walaupun pakaian kita tu pakaian yang mengikut sunnah, betul dah pakaian. Tapi bila sombong dalam hati, Allah Taala dah berfirman, Allah Taala dah bagi tahu, siapa-siapa yang ada dalam hatinya sifat sombong, Allah akan humbannya dalam neraka. Allah tak peduli siapa pun. Allah tak peduli siapa pun, berapa banyak Quran kita baca, berapa ribu kita bertahlil, berapa ribu kita bertahlil, berzikir, 30-40 ribu sehari, ratus ribu barangkali, tapi dalam hati ada sombong, Allah humban dalam neraka. Allah tak peduli. Allah tak peduli siapa-siapa yang ada maknanya penyakit takabur ni, Allah humban dia. Tengok iblis tu, dia alim. Iblis tu alim, lagi pula umurnya panjang pula, dengan penuh dengan ibadat. Tiba-tiba Allah laknat dia. Kenapa tu? Kerana dalam hatinya sebab sombong padahal dia alim, ibadatnya banyak. Mana je tempat atas bumi ni yang dia tidak sujud kepada Allah? Sampai macam tu sekali hebat ilmu dan amal si iblis tu. Tapi apabila dalam hatinya ada penyakit takabur, sombong, Allah laknat dia, Allah jauhkan dia daripada rahman Allah. Allah humban dia dalam neraka. Itu maksudnya, kata Zunnun Al-Misri, tasawuf maknanya orang yang bertasawuf, orang-orang yang bertasawuf, maka bertambah sombongnya dengan sufnya, jahilnya, dengan kesufian itu. Dengan kesufian dia tu, dia sombong dengan kesufian itu sebab apa? Jahil. Jadi kita peringkat orang awam ni jangan kalut-kalut nak bertariqah. Sabar dulu. Memang tariqah tu penting untuk supaya ada guru yang membimbing rohani kita secara khusus. Tariqah ni jalan nak menuju kepada Allah. Jadi ada guru yang pantau amalan kita. Itu maksud tujuan bertariqah tu. Ni kalau tak ada tariqat pun, tak ada guru tariqah pun, kita sedang berjalan kepada Allah juga dengan ibadah. Tapi ulama membuat perumpamaan, kalau orang yang tak ada guru mursyid yang membimbing ni, dia diibaratkan seperti kapal yang nak menuju kepada satu pulau dengan tidak ada nahoda. Dengan tak ada kapten lah. Ikut lah pergi mana-mana. Kan dah dekat, bawa dia arus, pusing balik ke mana-mana. Bukan tak boleh, boleh lambat nak sampai ke pulau tadi. Berbanding dengan ada nahodanya, ada kaptennya. Jadi itulah peranan tasawuf dan tariqah tadi tu. Nak membimbing kita ni supaya dipantau oleh guru. Membimbing hati kita, ibadah kita yang zahir yang batin, dipantau, dijaga oleh guru yang mursyid. Guru yang mursyid ni makna guru yang mana zahirnya mematuhi syariah, akhlaknya baik. Dan dia berilmu, dia ada ilmunya benar, akidahnya benar. Dan dia bijak dalam nak membimbing kita supaya kita ni sampai kepada Allah, supaya ibadah kita ni betul dan diterima oleh Allah. Adapun hati guru tadi, itu kita tak boleh nak buat kira. Benda tak nampak tu, itu urusan dia dengan Allah. Bila zahirnya boleh bawa kita kepada Allah, boleh bimbing kita kepada Allah, boleh bawa kita berhijrah, berubah menjadi yang lebih baik, lebih dekat dengan Allah, tu kata ulama, itulah tanda-tanda dia mursyid bagi diri kita. Adapun hatinya sombong, itu urusan dia dengan Allah, kita tak boleh tahu. Itu bukan urusan murid, itu urusan guru tu sendiri dengan Allah. Jadi pesan untuk guru kita dulu, jangan kalut-kalut nak bertariqah dulu. Tumpukan fardu ain betul-betul dulu, mengaji dulu betul-betul
Fardu ain, fiqhnya mengaji betul-betul syariah Syafi'i, fiqh Syafi'i, ngaji sungguh-sungguh supaya kita tahu pantang larang dalam buat ibadat, ambil wuduk, bersuci, istinja dan sebagainya tu. Tu benda penting tu semua. Rukun sembahyang dan sebagainya. Itu dalam ilmu syari. Laki ke perempuan ke sama? Laki ke perempuan ke sama? Tuntutannya wajib mengaji fiqh syariat. Kalau yang isteri tahu tanggungjawab sebagai seorang isteri, itu dalam fiqh. Kalau suami tahu tanggungjawab sebagai seorang suami yang Allah pikulkan, itu fiqhnya. Kena mengaji. Kena mengaji. Fardu ain. Kemudian tauhid, supaya akidah kita betul, mengenal Allah, menjaga hati, menjaga akidah daripada terikut dengan fahaman-fahaman yang boleh menyesatkan iman kita. Ngaji tauhid betul-betul. Ngaji sifat 20 akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ngaji betul-betul. Cari guru yang boleh mengajar kita ilmu tauhid. Mesti ada kelas fardu ain, mesti ada kelas khusus ngaji tauhid. Kemudian satu lagi apa tadi? Fiqh, tauhid, tasawuf. Tasawuf kena mengaji supaya kita tahu apakah sifat yang haram ada dalam hati kita, supaya kita boleh mengenali, mengetahui, memahami apakah sifat yang hukumnya haram ada dalam hati kita. Yang dikatakan riak. Riak itu sifat yang haram ada dalam hati, maknanya kena buang. Wajib buang riak. Tapi apa riak tu? Riak tu bagaimana? Perasaan yang bagaimana? Maka wajib mengaji ilmu tasawuf tadi. Kerana ilmu tasawuf tu yang akan memperkenalkan kita dengan sifat-sifat yang wajib ada dalam hati dan sifat-sifat yang haram ada dalam hati. Itu peranan, di antara peranan ilmu tasawuf tadi, supaya kita dapat membezakan, oh ini sifat terpuji, ini sifat yang dicela oleh Allah, sifat ni aku mesti ambil, aku mesti pakai, sifat ni aku mesti buang. Mengaji tu dulu betul-betul, barulah nanti bila kita dah lepas tuntutan fardu ain, bolehlah nak dekat-dekatkan diri, nak jinak-jinak dengan tariqah, dengan zikir tu. Bukan apa, takut jadi fitnah, takut kita ni diperdaya oleh nafsu dan syaitan. Kerana banyak dah berlaku apabila kita tu, seseorang tu mendekatkan diri dengan tariqah pada waktu yang pada masa yang belum tempatnya, belum masa lagi dia nak berkecimpung dalam bidang tariqah tadi, nanti dia akan jadi golongan yang syok berzikir, mengaji fardu ain ditinggal. Tu tok guru kita pesan, jangan kalut-kalut nak bertariqah. Dulu anak-anak murid dia nak minta pergi nak ambil tariqah ni, dia tak bagi. Ngaji dulu, dia cakap. Fahamkan dulu ilmu syariat ni betul-betul, tauhid betul-betul, tasawuf betul-betul, mengaji dulu. Kemudian nanti dah lama, dah matang, barulah nak dekatkan diri dengan tariqah tu. Takut kita kena penyakit seronok berzikir, mengaji tak mau. Sedangkan berzikir tu sunat. Membaca wirid ni, membaca wirid tu, berzikir ribu-ribu, hukumnya sunat. Takut kita kena penyakit syok berzikir, tinggal mengaji. Syok berzikir, tinggal majlis ilmu. Ada yang jenis macam tu. Ada yang jenis macam tu. Bukan salah guru, salah kita tadi. Bukan salah guru tariqah tu. Kadang-kadang guru tariqah tu sendiri dia mengajar tauhid, mengajar fiqh, mengajar tasawuf. Waktu tu guru kata hari Khamis malam Jumaat kita ada majlis zikir, ramai datang murid-murid sebab nak berzikir, nak syok berzikir. Bila tok guru tasawuf tadi, tok guru tariqah kata hari Jumaat malam Sabtu kita ada kelas fardu ain, fiqh, ada pengajian fiqh, ada pengajian tauhid, ada pengajian tauhid, tak datang. Time berzikir ramai, time mengaji fardu ain tak ada orang, ataupun ramai yang tak datang. Itu takut kena penyakit macam tu. Bukankah Imam Ghazali dulu kita dah belajar, Imam Ghazali kata apa? Di antara tipu daya syaitan ni, di antaranya dia mengajak kita membuat amal supaya kita ni terpedaya, tertipu, supaya kita meninggalkan amalan yang lebih baik, yang lebih penting, yang lebih utama. Jadi syaitan dan nafsu bukan sekadar mengajak kita membuat benda haram. Kadang-kadang dia mengajak kita buat amal soleh, tapi bukan untuk menjadikan kita orang yang dekat dengan Allah. Dia mengajak kita buat benda baik kerana ada perangkap yang dipasang di situ. Tadi contoh, kalau macam tadi, perangkap apa? Perangkap syok berzikir dan meninggalkan majlis ada, bukan tak ada. Jadi kalau guru kita nasihat kata jangan tu, janganlah dulu. Bawa-bawa bertenang. Bukan tak bagus nak jadi baik, tapi kalau nak jadi baik dengan tergopoh gapah, itu
Itu bahaya. Itu bahaya. Nanti fardu ain tak nak mengaji, nak berzikir je ribu-ribu. Zikirlah ribu-ribu. Kalau tak faham semayang, taknya faham semayang. Bertahlil lah la ilaha illallah 100,000 sehari. Kalau tak mengaji tajwid, taknya betul Fatihah kita. Betul tak? Nak betul Fatihah ni kena ngadap guru tajwid, bertalaqi. Tok guru baca, kita dengar, kita baca, tok guru dengar. Mengaji daripada bawah, contohnya Iqra 1, Iqra 2. Itu nak betulkan bacaan Quran, bukan dengan berzikir beribu-ribu. Dengan berzikir, contoh malam ni saya Fatihah saya tunggang langgang, makhraj tak betul. Bacaan tu kalau saya baca memang tak sah semayang saya. Tapi saya tak nak belajar tajwid, saya nak berzikir je. Adakah dengan berzikir beratus-ratus ribu tadi akan mengubah bacaan saya jadi betul? Tak boleh. Dia kena mengaji. Dia kena mengaji. Dia kena mengaji. Takut kena penyakit macam tadi tu. Jadi hati-hatilah. Syaitan dia tidak akan senang melihat kita nak dekatkan diri dengan Allah. Syaitan, iblis, nafsu, dia tidak seronok nak tengok kita ni hijrah. Sebab sifat nafsu, sifat syaitan iblis ni hasad, dengki. Dia tak suka tengok kita dekat dengan Allah. Maka dia akan cari jalan bagaimana nak merosakkan kita di dalam penghijrahan kita tadi tu. Dia cari jalan macam mana nak bagi orang ni yang konon-kononnya nak tinggalkan maksiat ni, macam mana nak perangkap dia supaya dia gagal juga menjadi hamba Allah yang Allah redha. Jadi sebab itu kita kena mengaji, kena mengaji, kena ada guru. Sebab guru tu tempat kita bertanya kemusykilan. Guru, boleh tak saya nak buat macam ni? Boleh tak saya nak join tariqah? Tanyalah. Jangan pandai-pandai. Ini namanya bukan main lagi, tariqah sufi begini-begini, dengan bernikab, dengan berpurdahnya, tapi tapi dengan celaknya, dengan keningnya berhias, celaknya berhias, mata biru, mata coklat. Tapi dakwa diri ahli sufi. Ahli sufi apa macam tu? Ahli sufi apa macam tu? Dalam TikTok, dalam video duk meliuk lentok. Na'udzubillah. Sebab tu hati-hatilah. Hati-hatilah. Jangan mudah kita nak mendakwa. Jangan mudah kita ni nak mendakwa kita ahli sufi, kita nak mendakwa kita ahli tariqah. Jangan mudah nak mendakwa diri. Takut benda tu semua jadi bohong saja. Perbuatan kita, akhlak kita, zahir dan batin tak sama dengan apa yang kita dakwa tadi. Itu yang kita takut. Bagus dah. Lebih-lebih lagi orang perempuan. Dia sebesar-besar fitnah dalam dunia ni. Orang perempuan ni kalau boleh nak sorok-sorok, itu orang perempuan. Dia tak boleh nak menonjolkan dirinya pada orang laki-laki dengan tak ada hajat yang sangat-sangat penting. Tapi kita tengok benda tu sekarang dah tak ada dah. Maknanya kurang lah. Yang bernikab pun nak menonjolkan dirinya, yang berpurdah pun nak meliuk lentok juga dalam TikTok dan sebagainya. Tapi mendakwa diri dah solehah. Itu bukan sifat orang solehah. Orang solehah ni dia penuh dengan rasa malu. Dia tak nak orang tengok, dia tak suka orang tengok dia. Ini sengaja kita menonjolkan diri kita supaya orang tengok kita. Itu tak ada sifat-sifat ciri-ciri kesolehahan yang sempurna, tak ada. Duk mendakwa diri ahli sufi, meliuk lentok dalam dalam media. Sufi apa tu? Dari segi syariat pun dah tak kena dah. Sehebat apapun kesufian dia mesti kena patuh syari. Dia mesti kena patuh syariat. Baru boleh mendakwa dia ahli sufi. Boleh nak dakwa, nak ngaku ahli sufi. Ahli sufi ini bukan ahli yang melanggar syariat. Ahli sufi lah yang paling jaga syariat. Dialah yang paling jaga syariat. Ini kita mendakwa kita ahli tasawuf, mendakwa ahli sufi. Tapi meliuk lentok dalam video. Kejap-kejap tunjuk muka kita pada khalayak ramai. Sufi apa tu? Ini yang kita takut ni, tertipu dengan diri sendiri. Na'udzubillah. Na'udzubillah.
Jadi hati-hatilah sahabat. Perjalanan ibadat ni bukan perjalanan main-main. Kita nak kembali kepada Allah ni bukan main-main. Jalan ibadat ni Nabi kata apa? Jalan yang penuh bahaya. Penuh dengan bahaya, penuh dengan jerangkap, penuh dengan perangkap. Jadi kalau kita nak berjalan ke jalan ibadat ni tanpa ilmu yang betul-betul, tanpa persiapan yang betul-betul, kita takkan sampai kepada maksud kita. Memang boleh beribadat, tapi nak sampai kepada maksud, nak dapat jadi hamba yang Allah terima, Allah redha, jauh sekali. Kalau kita nak berjalan kepada jalan ibadat ni tanpa menuntut ilmu bersungguh-sungguh. Jadi nak kena jaga betul-betul. Sebab tu kita kena ada guru yang membimbing, yang menasihat kita, yang menegur kita. Jangan berasa baru mengaji, baru dekat dengan majlis ilmu 5-6 tahun, 7-8 tahun dah berasa, dah sampai, dah berasa hebat. Jangan. Sepatutnya makin mengaji makin malu, makin mengaji makin takut, makin mengaji makin gerun. Bukan makin mengaji makin bertasawuf, makin kita pamerkan diri kita di khalayak ramai. Itu bukan, itu tasawuf namanya, bukan tasawuf namanya. Itu bukan tasawuf, itu tersawuf namanya. Allah. Tu tengok tu, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh dia. Kalau kita nak tengok orang perempuan yang penuh dengan kesufian ni, tengok akhlak isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok akhlak isteri sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Adakah kelakuan dia macam kita? Suka menonjolkan diri, berasa senang, berasa selesa orang lelaki-lelaki tengok kita? Tak. Mereka tak suka melihat lelaki-lelaki dan tidak suka dilihat oleh lelaki-lelaki. Itu sifat ahli sufi. Kalau di perempuan lah, sufiyah. Tu sifat dia. Dia tak suka. Kalau orang lelaki-lelaki pandang dia, dia tak redha, dia tak seronok. Dan dia tak suka nak menunjuk-nunjukkan dirinya tanpa hajat. Ada sifat macam tu dalam diri kita, yang kita nak mengaku kita ni ahli tasawuf, ahli sufi. Jadi jangan mendakwa diri, jangan mudah-mudah nak mendakwa, nak mengaku begini dan begitu, sedangkan sifat-sifat orang yang macam tu tak ada pada diri kita. Nanti kita ditipu, dipersenda-sendakan, dipermain-mainkan oleh syaitan. Ingatkan kita dapat redha Allah, rupa-rupanya mendapat kebencian Allah. Perasan aja kita. Na'udzubillah. Mengajilah betul-betul. Moga Allah bimbing kita zahir dan batin kita. Mudah-mudahan Allah tunjukkan salah kita. Mudah-mudahan Allah tunjukkan silap kita. Sebesar-besarnya dan sehalus-halusnya. Mudah-mudahan salah kita, dosa kita ni ditunjukkan oleh Allah supaya kita sedar dan dapat baikinya segera sebelum kita mati. Maka bertambah takabur dengan sufnya jahilnya. Makna kerana jahilnya. Kenapa orang yang bertariqah, orang yang bersufi tadi menjadi lebih sombong? Tidak lain alasannya kerana kejahilan yang ada dalam diri dia. Kalau dia ada ilmu, dia takkan jadi macam tu. Kalau dia ada ilmu, dia terpedaya dengan pakaian kesufian itu, menjadikan sebab dia memandang rendah orang lain, mencela orang lain, menghina amal ibadah orang lain. Tengok Nabi SAW, penghulu segala orang sufi, penghulu segala ahli tasawuf, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukanya, wajahnya menyenangkan, wajahnya menceriakan, orang yang tengok rasa senang. Ini kita mengaku kita ahli agama, kita mengaku kita ahli sufi, tapi bila orang tengok muka kita, tambah masalah. Orang yang tak ada masalah tengok muka kita jadi bertambah masalah. Kadang-kadang orang bagi salam, kita palingkan muka kita, sebab yang bagi salam tadi orang pakai seluar jin, orang pakai topi sudu, orang pakai cap, orang pakai t-shirt, orang pakai seluar pendek. Bagi salam kita palingkan muka. Sebab apa? Kita dah hebat, kita dah baik, kita dah bagus, hati kita dah bersih. Bukan tu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan tu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sombong,
Kita takut benda-benda macam tu. Makin mengaji, makin sombong. Makin banyak ibadat, makin mendongak ke langit. Mentang-mentanglah selisih dengan orang kampung, paling muka tempat lain. Siapa kita? Benda-benda macam tu yang kita takut. Sebab tu tadi, ibadat ni berbahaya, jalan yang bahaya. Makin silap-silap, makin banyak ilmu, makin Allah benci. Makin banyak ibadat, makin Allah murka. Bukan makin Allah sayang. Itu yang kita takut. Sebab tu ilmu penting. Ilmu penting. Jangan salah mencari ilmu. Ilmu yang dulu mesti didahulukan. Ilmu yang kemudian-kemudiankan. Jangan kalut-kalut. Bila tuk guru kita pesan ilmu fardu ain, tumpukan betul-betul, dengarlah. Pahala mengaji fardu ain ni jauh lebih besar lagi daripada kita belajar ilmu yang fardu kifayah tu. Nisbah kita yang baru nak berhijrah, baru nak mengaji, banyak lagi benda yang kita tak tahu. Nisbah kita mengaji fiqh, tauhid, tasawuf, tajwid itu lebih besar pahalanya daripada mengaji tafsir tu. Lagi besar pahala kita dulukan yang wajib ni. Ini tak kita sibuk nak buat benda-benda yang fardu kifayah, sibuk nak buat benda yang sunat-sunat supaya orang nampak kita hebat, supaya orang pandang kita hebat. Mengaji tafsir sini, mengaji tafsir situ, mengaji sirah sini, mengaji sirah situ. Bukan ilmu tu tak baik, bukan ilmu tu tak bagus. Kita tu belum sampai lagi. Ada benda yang penting yang kita mesti kena dulukan. Ini banyak kesilapan dalam masyarakat kita. Ini nasihat untuk diri saya sendiri dan ahli keluarga saya sendiri dan yang lain-lain kalau nak pakai. Jangan kalut-kalut. Memang nak jadi baik tu dituntut, tapi kalau kalut, bahaya. Nanti kita tertipu. Tujuan kita beribadat nak Allah kasih. Tujuan kita menuntut ilmu nak supaya kita ni dibimbing selamat sampai. Tapi kalau cara belajarnya kalut, nak lompat kelas, ikut orang, ikut kawan, sedangkan diri kita tak lepas lagi darjah 1 tadika, ini bahaya. Ini bahaya. Jangan kalut-kalut. Allah tahu kita sedang berhijrah. Allah tahu kita sedang usaha nak ubah diri kita jadi yang lebih baik. Maka tumpukan fardu ain betul-betul, mantapkan betul-betul akidah, fahamkan betul-betul masalah hati ni. Takut jadi macam tadi, makin bertutup likuk, makin sombong dalam hatinya. Bukan pakaian tu yang salah, kita yang salah. Jadi ulama pesan jangan mudah nak mendakwa diri kita, mengaku begini, mengaku begitu, mengaku begini, tapi sifat-sifatnya tak ada pun benar mati. Na'udzubillah min zalik. Dan setengah manusia memakaikan dia semata-matanya dan melihat akan kehinaan. Dan makcik pitam ke? Makcik pitam ke? Baring makcik. Baring ke nak? Boleh. Baring lah. Allahumma salli ala sayyidina. Tak apa pelan-pelan. Berat. Nak ni. Nak baring atas suka bagi macam mana? Baring kan makcik, baring makcik. Doakan sahabat doakan sahabat makcik ni, Allah SWT. Makcik ni hebat, hemah dia. Umurnya dekat 90 tahun sahabat. Umurnya dekat 90 tahun, bertongkat 4 dah. Tapi dia kata dia tak nak tinggal mengaji. Subhanallah. Hebat. Semua anak-anak cucu dia arahkan mengaji. Dia siap pesan, dia kata kalau dia tak ada jangan tinggalkan majlis ilmu. Kalau dia tak ada jangan tinggalkan majlis ilmu. Hebat dia, subhanallah. Tak apa. Uruskan dulu. Ada air ni. Makcik pitam ke? Pitam ni.
Subhanallah. Agak? Makcik bitam ke? Bitam. Boleh bangun, Mak? Ha? Tolong angkat. Perlahan. Boleh ke kat situ muat ke situ? Baik. Tangan makcik. Tangan makcik. Subhanallah. Malu kita sahabat ni. Malu kita orang umur dekat 90 tahun dah. Bertongkat 4 dah. Tak nak tinggal majlis ilmu. Subhanallah. Malu kita. Orang sihat-sihat, orang muda-muda. Allahumma salli ala sayyidina وأعينني بعون الله وأعينني بنظر والملائكة المقدسين أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Tak apa. Hitam makcik hitam. Dia macam Gelap mata. Ke lemah. Dah. Tapi tak sedar. Alah. Bismillahirrahmanirrahim. Pening kan? Pening. Allahumma anta al-haq la ilaha illa anta ya Allah. Dekat momok dia pun ada lah pipi. Siapa dia siapa? Ya salam ya syekh. Allahumma anta al-haq. Japran Ya Allah ya salam ya syekh. Allahumma anta al-haq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh ambil tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ambil sikit kicau pakai sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nama bagi makcik minum sikit, sapu kat muka. Sapu kat muka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minta maaf sahabat ni. Jarang makcik ni. Tadi okey je, segar je tadi. Tadi segar je dia, duduk segar je. Tiba-tiba dia lelap macam pengsan sekejap. InsyaAllah doakan. Doakan makcik sihat, afiat. Dia semangat. Dia cukup baik dengan anak-anak dia. Makcik minum. Minum. Kalau tidak panggil.
Tak ada di sini. Makcik minum air tu makcik. Wih, Minum air tu dulu. Air tadi tu minum. InsyaAllah. tak ada main game mak. Makcik ada tak apa makcik rehat insya-Allah. Bangun. Subhanallah. Malu kita sahabat. Boleh mak duduk. Amin. Saya yang doakan. Jauh di depan sana. Betul makcik ni dia dapat kalau saya ni macam anak dia dah. Ini nyandang. Jauh. Saya dengan dia orang ni dah 16 tahun. Saya dengan keluarga ni dah 16 tahun. 16 tahun. Alhamdulillah. Naik lagi ni. Naik lagi. Dia tadi dia nak duduk nak makan. Nak makan tak? Ada kicau. Dan Nurul buat kicau. Atas sikit air naik sikit. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah. Terima kasih yang doakan ni. InsyaAllah nanti kita sambung lah. Nanti kan pukul 10.40 kita ada kelas ya. 10.40 kita ada kelas. Mak ke dalam sikit boleh? Main sus. 10.40 nanti kan ada kelas insyaAllah. Tapi kalau kalian nak berehat dulu, nak makan dulu, sila. Air koko Ni pun kelas memang kebetulan nak abedah ni. Memang kebetulan kelas nak abedah. Kan pukul 10.40, 10.45. Tengoklah perjalanan saya nak ke situ kan macam mana. Tapi ada kelas, insya-Allah ada kelas. Jadi kalian kalau nak berehat dulu, nak keluar dulu, boleh sila-sila insya-Allah. Nanti kita jumpa pukul 10.45 insya-Allah. Minta maaf sahabat ni. Minta maaf banyak-banyak. Kalian pergi makan dulu. Pergi makan dulu. Esok minggu ni ada macam ni ke tak? Yelah. Kalau orang tak masak tak kena. Betul lah. white tester. Tak ada ni tenaga Ya, dah perang dia baby ni. Sampai nanti. Amin, amin. Terima kasih yang doakan. Terima kasih yang doakan. Minta maaf nanti insya-Allah kita kan sambung. Selamat makan dulu, pergi makan dulu. Kan kita ada kelas pukul 10.45. Itu kan kelas 10.45 habis pukul 12 kot insya-Allah. Baik. Amin. Keluarga ni keluarga besar. Anak makcik ni 13 orang. Kak berapa kak makcik punya anak? Kak ni apa anak-anak makcik berapa orang? 12 orang. Anak makcik ni 12 orang. Perempuan berapa orang? Perempuan 7. Lebih laki-laki. Laki 5, perempuan 7. Subhanallah. Adik-beradik saya 11. Perempuan 5, laki 7. Adik-beradik saya 11. Saya nombor 10. Kicau sikit kicau. Makan makcik makan. Kalau ada adik-beradik semua 14 orang. Kalau adik-beradik saya semua ada 14 orang. Subhanallah. Saya 12 orang adik-beradik saya nombor 11. Oh ya ke Fiz? Sungguh
Masya Allah. Alhamdulillah, orang dulu-dulu orang dulu-dulu kaya dengan zuriat, kaya dengan anak-anak. Alhamdulillah. Siapa minyak kat tulang kepala belah belakang? Ni ada kawan-kawan su. Kalau ada minyak angin sapu kat belakang leher. Belakang leher. Minyak angin. Ada sahabat-sahabat kita ni yang pandai. Alhamdulillah ala kulli halin, adik-beradik kita itulah hadiah Allah. 2 ke, seorang ke, 5 ke. Pakat-pakat baik-baik, jaga silaturahim baik-baik. Ya, dia nak bagi budak. Oh, ni nak bagi budak pondok. boleh? Kalau lupa kan. Itulah tu. Ya. Abang Selamat gimana kak? Petani Ustaz. Oh, betul ni. Berapa hari ni sana? Dia baru pergi semalam. Oh, pergi semalam. Okey, insya-Allah sahabat kita keluar dulu. Nanti pukul 10.45 kita jumpa. Insya-Allah. Macam mana family saya 14 tinggal 11. Saya nombor 14. Masya-Allah, ramai juga kawan-kawan yang adik-beradik ramai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sambil Alhamdulillah ala kulli halin. Jaga baik-baik perhubungan silaturahim. Dia makin besar adik-beradik ni makin besar ujian. Memang seronok adik-beradik ramai, tapi ujian ni pun berat. Ujian ni pun berat. Pakat-pakat mengaji agama, insya-Allah, mudah-mudahan Allah Taala beri keharmonian dalam rumah tangga, dalam silaturahim kita sesama adik-beradik, ipar duai, sepupu sepapat. Lepas tu kalau boleh, kalau kalian boleh buat kuliah keluarga, buat kuliah keluarga sebulan sekali ke, himpunkan adik-beradik, buat kelas pengajian fardu ain. Itu cadangan saya lah. Kalau boleh buat macam tu, alhamdulillah. Ini yang saya ni sekarang ni kuliah family lah, ni kuliah keluarga. Dah 16 tahun dah, alhamdulillah. Setiap minggu. Subhanallah, alhamdulillah. Setiap minggu. Betul. Apa nak malu, benda baik. Benda baik tak perlu malu. Yang malunya buat benda tak baik. Boleh Rin. Amin TikToker, makasih hadir. Okey, saya nak out dulu, nak end live dulu. Kalian kalau nak makan dulu. Yang boleh jadi ada yang belum solat lagi, yang solat dulu. Nanti pukul 10.45 insya-Allah kita jumpa. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Cergas. Makasih. Alhamdulillah, sahabat kita daripada Indonesia. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Okey, jumpa lagi insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad.